Saya Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria dari UPSI. Tajuk makalah saya ialah Citra Watak Wanita dan Konflik Diri dalam Teks Sulalatus Salatin. Citra wanita merupakan salah satu tajuk yang menarik untuk dikaji kerana watak-watak ini mengalami pelbagai konflik kerana sistem feudal yang mendasari pengkisahan teks ini. Citra watak wanita boleh dilihat melalui unsur konflik yang dialami mereka. Objektif kajian ini adalah pertama, untuk mengenal pasti watak-watak yang mengalami pertembungan konflik diri. Kedua, menganalisis konflik diri watak wanita pilihan melalui teori psikoanalisis. Kajian ini merupakan kajian berbentuk kualitatif. Kajian kepustakaan dan analisis kandungan teks digunakan sebagai medium untuk menganalisis citra wanita melalui konflik diri yang dialami watak-watak wanita tersebut. Teori psikoanalisis aliran Freud ini akan digunakan bagi menghuraikan pelbagai jenis konflik diri yang dialami watak wanita yang diketengahkan oleh pengarang dalam teks Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Melalui teks Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, terdapat 3 watak wanita yang telah dikenal pasti menghadapi konflik jiwa, iaitu yang pertama, Tun Teja, kedua, Tun Kudu dan ketiga, Tun Fatimah. Ketiga-tiga watak wanita ini merupakan watak yang cukup dikenali di dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Ketiga-tiga watak wanita tradisi ini digambarkan di dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu sebagai wanita yang memiliki rupa paras yang cantik sehinggakan menjadi pujaan masyarakat ketika itu kerana kecantikannya. Nama Tun Teja, Tun Fatimah dan Tun Kudu ini merupakan nama-nama yang cukup terkenal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menyingkap sejarah zaman Kesultanan Melayu Melaka, Tun Fatimah, Tun Kudu dan Tun Teja menjadi sebutan pada masa itu sebagai simbol keteguhan cinta, pendirian dan pengorbanan. Mereka juga dianggap penting dalam mempengaruhi kestabilan, ketenteraman dan keamanan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Tun Kudu. Tun Kudu merupakan puteri Bendahara Seriwak Raja. Dikatakan begitu elok rupa parasnya meskipun sedikit juling matanya sehingga menarik minat Sultan Muzaffar Shah dan telah diperisterikannya. Perebutan kuasa, permainan politik dalam istana dan barisan pembesar memainkan peranan dalam mewarnai alam pensejarahan Melayu. Namun, dalam percaturan tersebut, sudah semestinya ada yang menjadi korban, terutamanya golongan yang lemah seperti wanita. Justru, untuk mengelakkan persengketaan yang lebih dahsyat, wanita sering menjadi galang gantinya demi menamatkan pergolakan politik yang melanda. Pengorbanan yang dilakukan oleh Tun Kudu merupakan suatu pengorbanan yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Hal demikian kerana Tun Kudu telah dengan secara rela mengorbankan diri dan hati demi menamatkan pergolakan yang berlaku. Meskipun kecewa dengan keputusan Sultan untuk menceraikannya, namun begitu Tun Kudu tetap bersetuju demi menjamin keselamatan dan ketenteraman sebuah kerajaan daripada berlakunya persengketaan dan perbalahan yang berterusan. Tun Fatimah. Beliau juga turut digambarkan terlalu elok parasnya sehinggakan Sultan Melaka ketika itu, iaitu Sultan Mahmud Shah, termimpi-mimpi akan kecantikan Tun Fatimah. Beliau begitu ingin sekali memperisterikan Tun Fatimah dengan cara apa sekalipun. Tun Mutahir mengahwinkan Tun Fatimah dengan saudara terdekatnya yang bernama Tun Ali, dan Sultan Mahmud Shah yang pertama kali menatap wajah Tun Fatimah di majlis perkahwinan telah jatuh hati dengan Tun Fatimah. Dek kerana terpukau dengan kecantikan yang dimiliki oleh Tun Fatimah, Sultan Mahmud menjadi marah dan berdendam dengan Tun Mutahir kerana tidak menunjukkan anak perempuannya yang cantik itu terlebih dahulu kepadanya dan mengahwinkannya dengan Tun Ali. Akibatnya, bermula dengan perasaan tidak puas hati, diikuti dengan peristiwa fitnah. Ekoran daripada fitnah tersebut, maka suami, ayahanda Tun Fatimah, telah dihukum bunuh oleh Sultan.
Perkahwinan Tun Fatimah dan Tun Ali akhirnya musnah, dan dalam Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu menonjolkan konflik jiwa yang dilalui oleh Tun Fatimah. Pergolakan jiwa yang dirasai oleh Tun Fatimah akhirnya menemui kata putus apabila beliau bertindak untuk menurut kata Sultan kerana ingin menuntut bela di atas kematian ahli keluarga serta suaminya. Konflik jiwa yang dihadapi oleh watak Tun Fatimah akhirnya mencapai tahap kemuncak apabila beliau bertindak di luar jangkaan dengan menggugurkan kandungannya sebagai tanda protes terhadap tindakan Sultan Mahmud Shah yang terlalu mengikut perasaan dalam membuat keputusan sehingga mengorbankan ahli keluarga serta suaminya yang tidak bersalah. Tun Teja yang datangnya daripada golongan bangsawan dikatakan mempunyai rupa paras yang begitu cantik sekali dan menjadi sebutan ramai di negeri Pahang pada ketika itu. Kecantikan Tun Teja telah menimbulkan konflik luaran di mana telah timbulnya konflik dalam mendapatkan Tun Teja untuk diperisterikan oleh Sultan Mahmud Shah. Tun Teja telah dipujuk oleh Hang Nadim lalu dibawanya lari ke Melaka. Hang Nadim telah merancang dengan sebaiknya untuk membawa Tun Teja lari ke Melaka. Konflik luaran yang dapat dilihat ialah Tun Teja mengalami kecelaruan apabila beliau sendiri terpaksa berkorban meskipun hatinya tidak merelakan. Konflik jiwa ialah permainan fikiran dalaman yang berada dalam minda. Kesimpulannya, konflik banyak diceritakan atau diutarakan melalui perlakuan watak secara monolog luaran ataupun monolog dalaman. Konflik wujud apabila adanya perasaan tidak puas hati dan gangguan fikiran yang mengganggu emosi. Sekian, terima kasih.